Okey, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa 'amalan mutaqabbala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sihat semua? Oh, tak boleh cakap je. Okey, semua okey? Alhamdulillah. Tadi apa saya nak tanya ya? Lupa lah, tak apa. Nanti ingat balik, tanya balik. Okey, baik. Alhamdulillah, hari ini kita jumpa sekali lagi untuk menyambung perbincangan kitab kita Ad-Da'wa Ad-Dawa. Dan hari ini kita masuk ke poin yang keberapa? 12. Okey, kita masuk kepada poin kita yang ke-12. Berkenaan dengan maksiat menyebabkan hati tidak lagi menganggapnya sebagai perkara yang buruk. Jadi untuk poin yang ke-12 ini maknanya masih perbincangannya panjang ya. Jadi bila kita bincang tentang kesan buruk maksiat, tak silap saya kita ada 40 ataupun 50 lebih lah poin yang terdapat dalam buku. Jadi di sini kita baru masuk yang ke-12, saya tak tahulah sampai tahun depan agaknya perbincangan ini akan habis. Tak silap saya kalau dulu ketika kita bawa perbincangan kitab ini di Masjid Darul Ghufran, tak silap saya dia lebih kurang setahun lebih lah kita nak habiskan satu topik ini. Baik, jadi kita masuk kepada yang ke-12. Tadi apa dia Kak Rafidah? Boleh bacakan sekali lagi? Maksiat menyebabkan hati tidak lagi. Maksiat menyebabkan hati tidak lagi menganggapnya sebagai perkara yang buruk. Dalam perbincangan kita ya, banyak sekali kita sebutkan bahawa maksiat ini adalah perkara yang buruk. Namun kalau seseorang dia rasa selesa dengan kemaksiatan itu, dia akan menyebabkan hati dia rasa apa yang dia buat bukan lagi perkara yang buruk. Bukan lagi perkara yang memudaratkan diri dia. Apa jua bentuk maksiat, tak kira besar ataupun kecil, ia adalah perkara yang boleh merosakkan hati kita. Maka sebab itu pada poin kita yang ke-12, maaf ya, lupa saya nak tanya, muka surat berapa? 1, 3, 4. Ada yang lain halamannya? 141. Okey, jadi rakan-rakan kita di rumah boleh rujuk sama ada halaman 134 ataupun halaman 141. Jadi sila buka kitab masing-masing untuk kita bincangkan poin kita yang ke-12. Baik, kita baca sedikit apa yang disebutkan untuk kita pada kitab ini. Dinyatakan kepada kita, pertama sekali di perenggan yang pertama itu, kalau kita lihat di sini, dia kata, hati tidak lagi menganggap kemaksiatan sebagai perkara yang buruk. Hati kita tidak akan melihat satu maksiat itu sebagai perkara yang buruk. Kerana apa? Kerana telah menjadi satu kebiasaan. Jadi bila kita buat dosa, dosa itu kita jadikan ia benda yang biasa. Kita dah tak anggap ia lagi sebagai perkara yang buruk. Dah lali. Orang kata dah lali, dah tak ada dah.
kesan untuk diri kita. Seharusnya seorang yang beriman kepada Allah sebagai seorang muslimah, bila kita buat apa-apa perkara maksiat, apa-apa perkara dosa, ia mendatangkan rasa takut pada diri kita. Itu normal. Begitu keadaannya. Kerana apa? Bila seseorang dia buat perkara dosa, kita tahu dosa ini Allah Subhanahu Wa Taala akan azab. Ada azab Allah, kan? Ada hukuman, balasan. Lepas tu ada neraka. Sebab itu kita takut. Tapi kalau orang yang biasa, dia biasa dengan perkara dosa itu tadi, sehingga dia tidak ada rasa untuk bertaubat kepada Allah. Orang yang begini, dia dah tak nampak lagi dah hal itu sebagai perkara yang buruk. Bagi dia okey-okey saja. Bagi dia okey-okey saja. Sebab itu bila kita lihat ya kepada line yang seterusnya, dijelaskan kepada kita dalam kondisi demikian, maknanya dalam keadaan yang seperti itu, yang dah tak nampak dah lagi perkara buruk itu tadi kan, pelaku maksiat tidak lagi peduli dengan pandangan manusia. Orang yang buat maksiat tadi, dia dah tak peduli dah orang nak kata apa tentang dosa yang dia buat. Okey, dia dah tak fikir dah orang nak kata dia ni teruk ke, hina ke. Dia dah tak kisah dah apa lagi pendapat, pandangan ataupun kata-kata orang lain. Maknanya dah tak malu dah dengan dosa dia. Jadi sebab itu dia kata orang tadi dia tak peduli dengan pandangan manusia yang menganggap dirinya buruk ataupun komentar jelek, maksud komentar yang tak baik orang lain terhadap diri dia. Bahkan bagi pemuka kefasikan, untuk orang yang fasik ini, fasik ni apa beza dengan munafik? Dalam kitab kita guna perkataan fasik. Macam mana kita nak define perkataan fasik ini? Apa maksud fasik? Orang yang buat dosa besar. Kecilkan sikit lagi skopnya. Ya, cik dah tarik mas nak cakap. Oh, panas. Kipas tak kuat ke Ustaz? Kipas tak cukup kuat. Selain daripada kita kata orang tu buat dosa besar, ada sesiapa lagi? Kak Aisyah nak ni? Oh, tadi Kak Aisyah cakap bukan Kak Zah. Sorry. Okey, Kak Zah ada nak cakap. Dia beriman tapi buat dosa. Beriman tapi buat dosa. Tadi Kak Aisyah kata apa? Dosa besar. Beriman ke tidak Kak Aisyah? Berimanlah tapi what is that? Dia tak stable. Ada pula jawapan tak stable ya. Okey. Orang yang lupa dan lalai. Okay, kita ada jawapan yang ketiga di sini. Lupa dan lalai. Ada sesiapa nak bagi saya poin yang keempat? Macam mana? Siapa angkat tangan? Okey, sekarang bila nak jawab angkat tangan ya. Saya takut terlihat salah orang. Kekal dalam buat dosa. Ada lagi yang nak tambah? Kakak? Tak ada. Kak Rafidah nak cakap apa? Tak ada. Semua okey? Semua ni? Kak Rafidah suka semua ni? Nombor 1. Nombor 1. Okey. Kak Rafidah pilih nombor 1. Sekejap. Kalau Zaza guna warna ni, nampak tak? Nampak ya? Okey. Kita ada 1, 2, 3, 4. Baik, begini ya Muslimah. Orang yang fasik, dia beriman. Orang munafik beriman ke tidak? Tak beriman. Beriman, okey.
Tapi apa beza munafik dan fasik? Dua-dua beriman sekarang ni. Ya, dua-dua beriman. Tapi apa beza? Orang fasik dia beriman, dosa dia nampak. Orang munafik dosa tak nampak. Dia cover up dia punya dosa dengan buat baik. Ada niat lain. Okey, saya harmonikan ya jawapan-jawapan itu ya supaya cantik bahasanya. Baik, dia begini. Orang fasik beriman kepada Allah, luar dan dalam. Ya, luar dan dalam. Tapi dia ada buat dosa. Orang beriman buat dosa macam tadi kita baru bincangkan ya. Dia dah tak kisah dah apa orang nak cakap pasal diri dia dan sebagainya. Dia buat dosa. Tapi kalau orang munafik ini, dia beriman luaran sahaja. Kita nampak dia solat, kan? Kita nampak dia puasa, kita nampaklah dia. Tapi dalam hati dia sebenarnya dia tak beriman. Itu beza munafik dan fasik. Kalau orang fasik ni luar dalam dia beriman, cuma dia buat dosa. Dan dia, kita tak kata dia kekal dalam dosanya. Tapi ada dosa-dosa yang dia buat. Okey, ada dosa-dosa yang dia buat. Maka sebab itu, kita lihat ya pada poin kita di sini, dijelaskan kepada kita orang yang dia ini fasik. Tadi kan yang dah kita bincangkan, dia beriman kepada Allah, luar dan dalam keimanannya kepada Allah, okey? Namun dia ada melakukan dosa-dosa. Dia melakukan dosa yang mana dia rasa selesa dengan dosa-dosa dia. Kemudian disebutkan di sini, kondisi ini merupakan puncak ketidakpedulian dan kesempurnaan kelazatan. Jadi bila dia dah rasa selesa dengan dosanya itu tadi, dia dalam keadaan dirinya kan, dia dah tak ada lagi rasa peduli dan dia dah rasa enak dengan dosa-dosa yang dia lakukan. Sebab itu kalau ada orang datang nasihatkan kepada dia, orang beritahu kepada dia, janganlah buat benda-benda begini kan, tak elok. Ni hukumnya dosa. Nabi SAW larang kita buat begini. Allah Subhanahu Wa Taala pun dah cakap dalam Al-Quran. Tapi orang macam gini, ada tak menyebabkan jiwa dia rasa gemetar? Tak. Makin kita cakap, makin dia buat. Begitu keadaan dia. Sebab dia dah tak rasa peduli. Namun kita tak kata dia tak beriman. Dia beriman kepada Allah. Ya, beriman. Luar dan dalam. Cuma keadaan situasinya yang terlalu selesa dengan dosa menyebabkan dia dah tak kisah dah apa yang orang kata tentang dosa yang dia lakukan. Jadi sebab itu, kan dia kata di sini, sehingga, sampai-sampai itu maksudnya sehingga ya. Sehingga salah seorang dari mereka berbangga dengan maksiat yang dia buat. Jadi orang yang dah rasa biasa ni, bila kita beritahu pada dia ini dosa, jangan buat, kan? Dalam agama kita tidak membenarkan. Apa yang dia ni? Dia bangga dengan dosa dia. Sebab itu tadi, poin ini tajuknya, dia dah tak anggap apa yang dia buat itu sebagai perkara yang buruk. Bahkan dia bangga dengan dosa. Kita kalau buat dosa ni kan, kita nak tak orang lain tahu. Itu standard. Ya, standard. Kita kalau buat dosa, kita kalau boleh tak nak orang tahu. Kita tutup dosa kita ni. Sebab ia aib, ia memalukan. Namun kalau untuk orang yang jenis begini, yang hati dia dah tak anggap lagi benda itu sebagai perkara buruk, dan dia dah tak peduli dah apa orang lain kata tentang dosa dia, dia itu bangga dengan apa yang dia buat. Ini bahaya. Sebab itu kalau kita rujuk pada hadis, di dalam kitab kita ni ada sebuah hadis ya, yang didatangkan kepada kita, yang mana Nabi SAW bersabda, kan? Nabi kata apa? Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim. Nabi kata, kullu ummati mu'afan illal mujahirin.
semua umat aku ya dimaafkan kesalahan-kesalahannya, melainkan illal mujahirin. Mujahirin ni maksudnya ialah orang yang terang-terangan buat dosa. Begitu. Wa inna minal ijhar, dan antara cara dia buat terang-terangan ya dosa itu tadi, ayyasturallahu 'alal 'abdi thumma yusbihu yafdahu nafsahu wa yaqulu ya fulan. Orang ini, apa kata Nabi, semalam-malam dia dah buat dosa. Malam tu dah buat dosa. Tapi esok paginya dia iklankan dosa dia. Sedangkan Allah dah tutup dah dosa dia. Kalau dia tak cakap pada orang lain, adakah orang tahu tentang dosa dia? Orang tak tahu. Maknanya Allah dah tutup dah dosa tu. Tapi orang yang kita panggil sebagai mujahir, ya, mujahir ini dia iklankan, dia beritahu. Semalam kan Nabi berikan kepada kita contoh di sini, ya fulan amiltu yauma kadza wa kadza kadza wa kadza. Dia kata, wahai fulan, ataupun saya nak guna bahasa saya, kau tahu tak semalam aku buat gini gitu. Kau tahu tak semalam aku buat, ataupun sekarang lah ya, kita bagi contoh ginilah. Sekarang ni kita ni zaman media sosial. Kan? Kita buat apa semua kita letak dekat Facebook kita, Instagram kita. Kurang-kurang pun ya cik, kita letak dekat WhatsApp kita. Kan kita kan ada WhatsApp group. So kita pun forward dekat WhatsApp group tu kan. Kurang-kurang pun kita kata gitulah kalau tak reti sangat Facebook dengan Instagram ni kan. Okay. Mungkin kita ada yang ada TikTok, ada macam-macam lah. TikTok tak apa, jangan tintong. Okay. So kita lihat beginilah. Dalam keadaan kita, ada ramai orang sekarang ini, mereka buat dosa. Lalu mereka post, upload dosa mereka di Facebook, di Instagram. Sedangkan Allah Subhanahu Wa Taala dah tutup dah dosa dia. Konteks kita pada hari ini, kita lebih mudah terjebak ataupun kita boleh mudah menjadi orang yang mujahir itu tadi. Orang yang mengiklankan dosa-dosanya. Jadi kita kena hati-hati. Ya, Ustazah tak kata salah kita guna Facebook, Instagram, ada banyak benda-benda yang baik pada Facebook dan Instagram. Ya, ada banyak benda-benda yang baik. Namun bagaimana kita nak menggunakan platform itu tadi pada tempat yang betul. Tak semua ya, tak semua perkara yang kita buat kita boleh beritahu kepada orang lain. Kena ingat itu. Yang lebih penting ialah dosa kita. Kerana bila kita dah tunjukkan kepada orang lain tentang dosa yang kita buat itu, bermakna kita bangga dengan apa yang kita lakukan. Lepas tu nanti ada orang komen kan. Ada orang komen kata, janganlah buat gini, kita boleh terima tak? Dengan komen-komen tu. Tak boleh terima, jadi gaduh besar. Betul, gaduh besar. Kata, ni aku punya suka. Aku punya suka lah Facebook aku, Instagram aku. Engkau apa hal? Gaduh besar. Orang tak boleh terima. Kalau ada orang cakap kan mungkin ada netizen kata, benda ni tak boleh tau, jangan upload. Mungkinlah kita upload gambar terselak sana sini. Contohlah kata kan. Lepas orang kata gini, tak apalah gambar aku, suka hati aku, badan aku. Mungkin ada orang marah. Ada orang akan cakap begitu, ada orang tak boleh terima. Kan teguran dan pendapat daripada orang lain. Tapi kita kena ingat begini. Apa-apa yang kita buat, terutamanya dosa kita, janganlah kita ni sebarkan. Kalau kita faham, ini adalah perkara dosa, kita akan rasa malu untuk maklumkan kepada orang lain. Namun masalahnya sekarang ini, dengan apa yang kita ada lah dengan platform-platform yang disediakan untuk kita, ramai antara kita yang rasa bangga dengan apa yang kita lakukan. Lebih-lebih lagi dengan dosa. Kan? Sebab itu, kenapa ia menyebabkan hati kita tak anggap ia sebagai perkara buruk? Kita dah buat dosa sekarang ni. Kita iklankan kepada orang lain. Kita ajak orang lain buat macam mana kita buat. Itu masalah. Dia kena hati-hatilah. Ya, kita ajak. Orang tengok kan, cantik lah fashion baju dia, orang ikut. Nampak tak?
Cantik fashion baju dia tolong seksa kita katakan. Tapi cantik kau, kita pun ada idea nak pakai macam dia. Contoh lagi tu kita kata. Tapi kita menyebarkan benda yang tidak baik sebenarnya. Kita beri idea kepada orang untuk buat hal-hal yang dosa. Kan? Saya kata sekarang ginilah. Maaf saya minta maaf terlebih dahulu. Mungkin benda ni sensitif ke apa, saya tak tahulah kalau saya sensitif sebagai atau macam mana. Kita kadang-kadang anak kita ke apa kan, jangan tengok benda jauh-jauh lah, kita lihat kepada anak kita ke, ahli keluarga kita ke apa kan, dalam rumah kita lah terlebih dahulu. Ya, mungkin anak kita ni dia dating ke apa kan, ya, pergi dating, ambil gambar, berpelukan, letak dekat Instagram, letak dalam Facebook. Ada orang dia print screen ke apa kan, dia forward pada kita. Kita sebagai mak ni, ya, apa rasanya? Okey, malu. Kalau ada orang beritahu pada kita, kan, minta maaf anak awak gini kan, boleh terima? Mungkin dekat sini semua boleh terima. Okey, mungkin yang masuk kuliah Asas Sakinah boleh terima, tapi yang tak masuk kuliah Asas Sakinah dia tak boleh terima. Itu anak aku. This is my family matters. Okay. Jangan busybody. Keluarga aku. Aku tak kisah, aku mak dia pun aku tak cakap apa-apa. Asal kau mak orang lain sibuk pasal anak aku. Kita tak boleh terima, kebanyakan daripada kita tak boleh terima kalau orang tegur tentang hal itu. Namun seharusnya kita beritahu pada anak kita benda tu benda yang dosa. Belum nikah. Belum nikah ni tak boleh ambil gambar dekat-dekat. Kurang-kurang pun paling lembut kita kata gitulah, padahal memang tak boleh pun kan. Kurang-kurang pun lembut, bahasa lembutnya ambil gambar dekat-dekat ni, pegang-pegang, peluk-peluk. Belum nikah ni tak boleh. Orang yang dah nikah pun ambil gambar peluk-peluk pun tak sedap mata kita memandang. Betul ya? Orang yang dah nikah yang halal ni, kita tengok kan, kalau kita scroll kita punya FB ataupun IG, memanglah itu isteri dia ataupun suami dia, tapi kalau dia ambil gambar peluk-peluk pun kita rasa tak manis. Apatah lagi yang belum nikah. Jadi kalau itu berlaku ya pada ahli keluarga kita, terutamanya anak-anak kita perlu beritahu dengan cara yang baiklah ya. Beritahu ini adalah perkara yang salah dan sebagainya. Saya faham mungkin anak kita pun tak boleh terima kalau mak kita tegur. Ataupun kita yang tegur ni kan. Dia tak terima. Alah mama, kita ni dah zaman 2021 tau mama. Manalah orang semua dah tak kisah dah. Mama ni hidup zaman bila ni ma? Gitu kan. Dululah zaman mama mungkin boleh lah matchmake apa kahwin ke apa. Zaman kita tak ada mama. Zaman kita ni gini-gini. Tapi kita kena explain selagi kita hidup sebagai ibu bapa ni ya. Kita beritahu pada anak kita. At least kita menjalankan tanggungjawab kita sebagai ibu bapa. At least kita maklumkan kepada anak kita. Supaya bila kita tak ada nanti kan, bila kita meninggal dunia, anak kita ni tak jadi orang yang begini. Dia dah tak nampak dah apa yang dia buat itu sebagai dosa dan ataupun dosa dan pahala. Mungkin sekarang ni kita tegur, ya, dia dah tak ingat apa-apa sebab dia dah dalam keadaan itu kan. Dia dah fikir apa dia buat tu betul dan sebagainya. Mudah-mudahan kita sebagai ibu ni doa kita tidak ada hijab peningan itu. Setiap hari doa untuk anak kita. Mungkin kita dah cakap, dah tegur. Saya faham benda tu bukan benda mudah. Kita dah cakap pada anak kita jangan buat gini, ni dosa ni apa. Anak kita peduli apa anak kita ni kan. Dia nak buat, dia buat. Dia kata, Ustazah, mulut saya dah berbuih dah. Saya cakap ke anak saya, ya Allah, sampai jantung rasa nak terkeluar. Sampai jantung nak terkeluar dah, saya cakap ke anak saya. Ada anak saya kisah? Tak ada. Malah dia kata apa? Ada aku kisah. Dia kata gitu pada saya, Ustazah. Ada aku kisah. Anak saya cakap gitu pada kita. Tak apa, sabar kita. Ya, ingatkan, doakan. Selagi kita hidup, selagi itulah kita kena ingatkan. Mudah-mudahan satu masa kan Allah Subhanahu Wa Taala jentikkan juga berkat doa kita sebagai ibu. Ya, baik. Terus kita lihat di sini. Apa yang diterangkan oleh Imam pada hadis ni tadi belum lepas lagi, belum habis lagi. So kita lihat di sini, orang ini ya Nabi kata apa? Allah Subhanahu Wa Taala dah tutup dah dosa dia.
Ya, Allah dah tutup dah dosa dia. Pada malam hari yang dia buat tadi, tapi sayangnya esok pagi dia beritahu kepada orang lain dosa apa yang dia buat. Kan? Yang mana dia kata apa? Amiltu yawma kadza wa kadza kadza wa kadza fayahtiku nafsah. Yang mana dia membongkar kejelekan dirinya sendiri, padahal waqad bata yasturuhu rabbu. Padahal pada malam hari Rabbnya telah menutupi dosanya. Lalu di sini dia beritahu kepada kita. Tu Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah dia jelaskan kepada kita. Setiap kemaksiatan merupakan warisan dari umat-umat yang telah dibinasakan Allah Azza wa Jalla. Kita buat maksiat pada hari ini, umat-umat yang terdahulu, iaitu umat Nabi-Nabi yang terdahulu, mereka dah buat dah dosa itu. Sekarang ini, bila kita buat maksiat tersebut, kita seolah-olah mewarisi dosa-dosa itu. Ya, diberikan kepada kita dengan contoh-contoh di sini. Okey, kita ada beberapa contoh di situ. Okey, pertama sekali. Kita lihat ya. Okey, dosa apa yang disebutkan di situ? Kak Nadis. Homosexual. Okay. Kaum Nabi apa yang buat? Kaum Nabi Lut. Kita lihat ya. Kaum-kaum yang terdahulu, mereka buat dosa, Allah Subhanahu wa taala turunkan azab ataupun hukuman. Okey. Kaum Nabi Lut dalam kitab kita jelaskan mereka buat dosa perkara ini mutlak. Maksudnya tidak ada khilaf dalam agama kita, ia adalah hal yang dosa. Ya, semua ulama tidak ada khilaf mengatakan bahawa ini adalah perkara yang dosa. Kerana apa? Allah Subhanahu wa taala rekodkan ia dalam Al-Quranul Karim. Bahkan Allah ceritakan kepada kita tentang dosa ini ya, yang mana Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam surah Al-Ankabut ayat 28 hingga 29. Okey, dalam surah Al-Ankabut ayat 28 hingga 29, Allah Subhanahu wa taala berfirman untuk dosa ini, kan? Sebentar ya. Sticky notes tu tak bawa pula. Okey. Dalam surah Al-Ankabut ayat 28 hingga 29, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allah kata dalam ayat ini, walutan ilqala liqaumi. Dan ketika Nabi Lut, dia kata kepada kaumnya, innakum latatuna fahisha. Kalian buat perkara-perkara yang keji, iaitu lelaki bersama dengan lelaki. Ini kaum Nabi Lut, ya, dosa yang dia buat. Kemudian Allah kata dalam ayat ini, ma sabaqakum biha min ahadin minal alamin, iaitu kaum ataupun umat sebelum kaum Nabi Lut ini tak ada yang buat dosa sedemikian. Jadi umat yang pertama ataupun kaum yang pertama yang melakukan dosa homoseksual itu adalah kaum Nabi Lut. Sebelumnya tidak ada. Ya, tidak ada yang buat. Hari ini ada? Ada. Bermakna kita ikut.
Dosa itu diwarisi daripada kaum Nabi Lut. Sebab tu tadi kan dia kata dosa kita yang kita buat pada hari ini adalah warisan daripada dosa-dosa umat yang terdahulu. Dah ada contohnya, dah ada example-nya di situ. Okey, nanti boleh rujuk ya surah Al-Ankabut ayat 28 hingga 29. Dan Nabi Lut alaihi salam, baginda ni beritahu kepada kaum dia, ini dosa, jangan buat, nanti Allah Subhanahu Wa Taala timpakan azab. Mereka peduli? Tak peduli. Ada aku kisah? Tak ada aku kisah, dia kata kan. Dia tak kisah. Nabi Lut ketika ada datang tetamu yang mana di kalangan malaikat, ya, datang bertamu ke rumah Nabi Lut. Mereka ni datang minta tetamu tu. Kenapa tetamunya handsome, tampan, dia berkenan dengan tamu tu. Mereka paksa, mereka minta Nabi Lut agar serahkan tetamu itu kepada mereka untuk mereka buat perkara yang tak baik ini kepada tetamu Nabi Lut. Sampai Nabi Lut kata apa? Kalau kalian nak, nikahlah dengan anak perempuan aku. Sampai begitu sekali Nabi Lut kata kepada mereka. Tapi mereka peduli tak? Mereka tak peduli. Sebab apa? Mereka dah tak anggap lagi hal itu sebagai perkara yang buruk. Mereka dah tak anggap lagi hal itu sebagai perkara yang dosa. Mereka dah begitu selesa dengan apa yang mereka lakukan. Dan akhirnya Allah Subhanahu Wa Taala timpakan azab kepada mereka. Kan? Kalau kita rujuk dalam surah Hud ayat yang ke-28, ayat yang ke-82 ya hingga 83. Pagi lah nak potong rumput ya. Tak boleh suruh dia berhenti kejap. Ni bukan masjidnya. Okey. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala timpakan azab kepada kaum Nabi Lut. Apa yang berlaku? Allah terbalikkan tempat itu. Atas jadi bawah. Allah turunkan hujan daripada api kepada mereka yang menyebabkan habis keseluruhan kaum Nabi Lut yang terselamat melainkan orang yang beriman. Ya, azab yang Allah berikan. Baik, seterusnya kita pergi kepada contoh yang kedua. Contohnya siapa? Kaum Nabi Syuaib. Kaum Nabi Syuaib dia buat apa dosa? Apa dia? Menipu. Okey, lagi? Menipu dalam timbangan. Daripada dosa ini ya, kita tahu kaum Nabi Syuaib ini di kalangan peniaga lah. Kebanyakannya mereka ni di kalangan peniaga. Okay? Businessman dan sebagainya. Tapi mereka ni suka menipu. Bukan setakat mereka ni suka menipu, tapi mereka ni kan ada di kalangan mereka yang rompak orang. Kalau ada orang datang ke tempat mereka ke apa ataupun satu jalan ni kan, dia orang akan kepung. Mereka akan rampas harta orang yang jalan. Okey, rompak orang yang lalu lalanglah kat tempat kawasan mereka. Ataupun kita lihat di sini, mereka ni suka takutkan orang tu tadilah. Rompak dan takutkan ni ialah untuk supaya bila orang dah takutkan, orang tu lari tinggalkan harta dia. Ni perangai kaum Nabi Syuaib alaihi salam. Okey, kemudian mereka ini bukan itu saja. Mereka ini disebutkan bahawa suka bila mereka bermuamalah tadi sesama mereka. Ya, suka bohong, menzalimi orang lain, ambil hak orang lain. Ni perangai yang buruk ada pada kaum Nabi Syuaib. Jadi boleh rujuk dalam surah Al-A'raf pada ayat yang ke 85. Ya, kalau nak lihat tentang apa yang dilakukan oleh kaum Nabi Syuaib ini, surah Al-A'raf ayat 85 hingga 86.
Allah ada ceritakan dosa yang mereka lakukan. Jadi Nabi Syuaib alaihi salam, baginda pergi kepada kaumnya, beritahu kepada mereka, ini adalah perkara yang salah, dosa. Tak boleh ambil harta orang lain. Jangan menzalimi orang lain. Kan? Kalau kita ni jadi peniaga, jangan tipu. Bila dah timbang tu kan, kalau sekilo lah. Tak bagi lebih okey lagi, tapi jangan kurangkan. Gitu keadaannya ya. Namun mereka ni malah kutuk Nabi Syuaib. Nabi Syuaib kata kepada mereka, takut kepada Allah. Beritahu kepada mereka, takut kepada Allah, sembahlah Allah. Sebab mereka ni kan, majoriti mereka adalah menyembah satu pokok nama Al-Aikah. Ya, mereka menyembah pokok tu. Jadi Nabi Syuaib beritahu kepada mereka, takut Allah, sembah Allah, beriman kepada Allah, jangan buat perkara-perkara yang begini. Kerana nanti Allah akan datangkan azab kepada kalian. Tapi mereka dengar tak? Tak dengar. Kerana apa? Dia dah anggap benda tu biasa, dah tak rasa hal itu buruk. Kita cakap apa pun, dia dah tak load. Kalau guna bahasa kita dah tak load lagi dah. Sebab apa? Mereka rasa suka dengan apa yang mereka lakukan. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala timpakan azab kepada mereka. Okey, Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada mereka dengan azab gempa. Yang mana mereka ni mati bergelimpangan di dalam runtuhan rumah mereka sendiri. Ya, hal itu nanti ya boleh rujuk pada surah Al-A'raf ayat yang ke-91. Jadi setiap dosa yang dilakukan pada masa itu, Allah Subhanahu Wa Taala tunjukkan kepada kita. Kita yang baca Al-Quran ini kan, okay, yang kita baca, yang kita tadabbur Al-Quran itu tadi, okay, kita akan jumpa kisah-kisah ini menunjukkan setiap dosa ada azabnya, ada hukumnya. Begitu juga dengan Firaun, betul tak? Firaun ni apa perangai dia? Apa dia? Sombong lagi? Sombong saja ke? Yang paling dahsyat apa dia buat? Dia mengaku diri dia Tuhan. Itu paling dahsyat. Iblis mengaku Tuhan? Tak. Kakak tak. Kakak jawab tak. Yes, Iblis mengaku Tuhan tak. Iblis yang kita kata laknatullah tu, yang Allah laknat pun tak mengaku diri dia Tuhan. Tapi Firaun ni manusia. Namun dia mengaku diri dia sebagai Tuhan. Jadi dengan rasa diri dia Tuhan, dia rasa dia boleh buat apa sahaja yang dia nak buat. Itu yang menyebabkan dia sombong, dia menzalimi orang lain, kan? Dia menindas orang lain, terutama di kalangan Bani Israel pada masa itu. Dia jadikan rakyatnya kepada dua. Di kalangan hamba, di kalangan bangsawan. Di kalangan hamba akan tetap menjadi hamba untuk berkhidmat pada dia. Penindasan yang tak berakhir. Nabi Musa AS datang kepada dia, dakwah kepada dia, beritahu kepada dia, negotiate dengan dia. Ya, kita lihat begini ya, daripada kisah pertama, kaum Nabi Lut, Nabi Syuaib kepada kisah Firaun ini, adakah Allah Subhanahu Wa Taala terus timpakan azab kepada mereka? Tak. Allah beri peluang untuk kembali ke jalannya. Ia menjadi satu bentuk yang mana nanti di akhirat kita tak kata, Allah, engkau tak cakap pun dengan aku benda ni salah. Tak ada. Kan? Kita takkan kata depan Allah, Allah tak ada orang pun cakap dengan saya benda ni salah. Sebab tu saya buat. Kita takkan cakap begitu. Sebab apa? Kita dah tahu dah. Contoh kaum-kaum ini, kalau mereka nanti depan Allah, kaum Nabi Lut kata, Allah kenapa timpakan kami dengan azab ini? Kami tak tahu pun yang kita kena sembah engkau. Ada boleh Allah terima? Ini Allah kata, tak ada maknanya Allah kata. Okay? Kalau hari tu kata, ada aku kisah, sekarang ada aku kisah. Aku lagi tak ada kisah sekarang ni.
Sebab apa? Allah dah datangkan Nabi untuk ingatkan, untuk beritahu, kembali ke pangkal jalan. Allah beri peluang. Sama juga kita umat Nabi SAW. Alhamdulillahnya bezanya kita dengan mereka ini, Allah tak timpakan begini. Itu alhamdulillahnya kita ni umat Nabi SAW. Sebab itu Allah Subhanahu Wa Taala rekodkan kisah ini sebagai pengajaran bagi kita. Bila kita buat dosa, kita kena ingat. Ya, dia jadi muhasabah dalam hidup kita. Alhamdulillah, aku buat dosa tak terus-terus, Allah Subhanahu Wa Taala timpakan kepada aku dengan azab. Allah bagi peluang, kita dah bincang last week, betul tak? Allah bagi peluang kepada kita untuk bertaubat kepada Allah. Ya, Allah terima taubat kita. Yang mana Allah bagi kita peluang seluas-luasnya. Namun kenapa Allah Subhanahu Wa Taala masih lagi letakkan semua kisah ini dalam Al-Quran? Allah beritahu kepada Nabi, bacakan ayat-ayat ini kepada umat kamu supaya ia jadi peringatan dan pengajaran pada diri kita. Bagaimana kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Hebatnya Allah Subhanahu Wa Taala sebagai Tuhan yang menciptakan kita ini, ya, dan kita sedar kita ni hamba sampai bila-bila. Kita tak boleh mengaku diri kita sebagai Tuhan. Lihat apa jadi pada orang yang mengaku diri sebagai Tuhan tu. Selamat? Tak selamat. Apa jadi pada dia? Tenggelam. Di mana? Ya? Dead Sea. Okay. Dead Sea, laut mati. Ya, tenggelam di situ, betul ke? Laut merah, mati ke merah? Ada hijau. Changi Beach. Tiba-tiba keluar jawapan Changi Beach je. Oh, terkejut saya kat sini. Laut merah. Okay, laut merah. So, kalau yang mana? Yang ini. Kaum Lut ni, Dead Sea. Tempat dia berdekatan dengan laut mati. Okay, kaum Nabi Lut ni. Tapi kalau Firaun ni, laut merah. Red. Red. Red, yes. Ini red. Ini dead. Ini sekali lagi, ini red. Ini dead. Okay. Not I'm dating you, okay? Itu lain cerita. Baik, seterusnya kita lihat ya di situ ada satu lagi kisah. Kisah siapa? Kaum Nabi Hud. Saza kalau tulis di bawah sini, yang belakang nampak? Cik, kat belakang nampak? Okey, Cik. Kalau Saza tulis kat sini? Nampak tak? Kau okey-okey je. Nampak tak apalah Saza, yang penting suara Saza dengar. Tak apalah, ya, saya Saza kat atas ni. Kita ada kaum Nabi Hud. Okey, kaum Nabi Hud dia buat apa? Sombong? Sombong macam Firaun ke macam orang lain? Kaum Nabi Hud namanya apa? Ad. Okey. Nabi Hud. Kaum Ad. Betul. Mereka ni sombong. Kenapa mereka sombong? Angkat tangan. Ya. Allah beri mereka kekuatan akal dan juga fizik. Apa yang mereka boleh buat dengan kekuatan akal dan fizik itu? Mereka boleh ketuk gunung jadi rumah. Mereka ni suka bina rumah yang besar-besar, istana. Mereka ada kemahiran itu, Allah beri. Yang mana hal itu tidak ada pada kaum yang sebelumnya. Jadi mereka sombong. Sebab mereka ada kekuatan yang begitu, kan, kekuatan yang ada pada diri mereka. Selain itu ya, kaum Nabi Hud dan kaum Ad ini, kerana kesombongan yang pada sudut pembuatan rumah, mereka juga ada disebutkan sebagai orang kaum yang memiliki tanah yang subur. Okey, tanah yang subur. Jadi mereka ni dengan kekuatan mereka jadi sombong. Bila sombong, mereka meninggalkan penyembahan Allah. Dah tak beribadah kepada Allah. Sedangkan
kaum Hud itu, ya, mereka ni taklah nak berapa jauh sangat dengan kaum Nabi Nuh. Ya, maknanya kita lihat ya, dalam kisah kaum Ad ini, bila mereka sombong, mereka tinggalkan Allah Subhanahu Wa Taala, Allah Subhanahu Wa Taala hantarkan Nabi Hud untuk dakwah kepada mereka. Beritahu kepada mereka, ingatkan kepada mereka supaya kembali ke jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi mereka degil. Nabi Hud cakap pada mereka, sembah Allah, kembali ke jalan Allah. Mereka tak nak. Mereka kata, kau cakap Allah nak bagi kita azab kan? Bagilah azab. Mana azab? Mana? Macam tu kan? Mana? Cakap bagi, tunjuk lah, macam tu kan? Tapi macam tadi kita kata, Allah tak datangkan azab itu sekelepuk pada kita. Allah bagi chance, bagi peluang lagi dengan kesombongan, dengan rasa bongkak, angkuh tadi kan. Allah masih lagi beri peluang untuk bertaubat kepada Allah, untuk kembali kepada Allah. Tapi malah mereka ini menjadi orang yang mencabar kekuasaan Allah. Sebab itu Allah Subhanahu Wa Taala keringkan bumi mereka. Mereka, namun dalam keadaan yang bumi kering kontang itu, dia tak fikir itu azab pun. Bumi yang kering kontang itu sebenarnya signal. Kan Allah tak turunkan hujan, mati tumbuh-tumbuhan, tak ada sumber makanan. Kering kontang. Sepatutnya kita dah rasa dah, ini adalah satu peringatan dari Allah. Sebab Nabi Hud dah ingatkan kepada kita tentang itu. Namun orang yang dah selesa dengan dosa itu tadi, dia tak rasa itu adalah azab dari Allah. Bahkan mereka ni menanti-nanti bila hujan nak turun. Ya, bila hujan nak turun. Sampailah pada satu masa awan mendung datang kepada mereka. Mereka happy sekali. Dia kata, haza aridum mumtiruna. Inilah awan ni, dia akan datang bawa hujan kepada kita. Mereka happy lah. Oh, ni nampak mendung ni, happynya. Sekejap lagi hujan ya. Kita zaman sekarang, kita sekarang ni suka hujan ke suka panas? Kadang hujan, kadang panas. Masa kalau tak hujan, nak hujan tak hujan nak hujan ya. Bila dah hujan, Allahu Akbar. Nak minta matahari pula ya, kita ni kan macam-macam kan. Tapi kita lihat di sini Nabi SAW, ya, kalau kita rujuk dalam surah Al-Ahqaf, ya, Allah datangkan kepada kaum Nabi Hud dengan angin. Mendung, awan mendung berupa angin. Surah Al-Ahqaf pada ayat yang ke-24 hingga 25. Jadi mereka ni rasa suka dengan awan angin yang datang itu tadi untuk, bagi mereka lah, untuk memberikan hujan pada bumi mereka. Sebab kalau hujan kan ada air, tumbuh-tumbuhan dia akan datang lagi, maknanya dia akan berikan sumber makanan kepada mereka. Namun awan itu adalah sesuatu yang memberikan azab kepada mereka. Tanda permulaan azab kepada mereka. Sebab itu Nabi SAW dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim, Aisyah cerita, Nabi ni bila dia lihat langit mendung, Nabi tak macam kita. Nabi risau. Kan Aisyah cerita, ada satu masa awan ni gelap, langit mendung. Nabi keluar masuk dalam keadaan wajah yang penuh kerisauan. Aisyah tanya kepada Nabi, wahai Rasulullah, kenapa aku lihat engkau ni dalam keadaan yang
susah hati, kan? Nampak risau, nampak sugul wajah engkau. Sedangkan orang kalau lihat langit ni mendung, mereka rasa suka kerana hujan akan turun. Kan? Best lah. Hujan akan turun tu, happy. Lagi kalau Madinah. Madinah ni jarang hujan, betul tak? Jarang hujan keadaan itu. Maka di situ, Aisyah tanya tadi dengan soalan sedemikian. Jadi Nabi kata apa kepada Aisyah? Bagaimana aku rasa aman? Bagaimana aku rasa aman? Sedangkan ada kaum yang sebelum itu Allah datangkan angin yang mana itu sebenarnya adalah azab bagi mereka. Dibimbangi angin ataupun mendung itu merupakan azab yang Allah nak datangkan kepada kita. Sebab itu Nabi risau. Ya, bila langit mendung dan angin kencang itu tadi. Kerana apa yang berlaku kepada umat ataupun kepada kaum Nabi Hud, kemungkinan itu juga berlaku kepada kita. Sebab itu Nabi SAW ajarkan kepada kita dengan doa. Sekarang ni musim angin pula. Musim angin Macam mana kita panggil musim angin? Angin satu badan kita ni. Angin satu badan kita ni. Musim angin sekarang. Kan? Hari tu hujan je. Lepas tu panas. Panas lepas tu angin. Angin kuat kau. Tudung aku terbang. Kita pun komplain. Apa-apa semua benda komplain. Hujan salah, panas salah, angin salah. Tak tahu. Kau nak apa? Kenapa kita hidup ni? Tapi jangan best sangat lah angin ni. Kena ingat-ingat. Sebab tak semestinya angin itu dia akan datangkan kepada kita dengan kebaikan. Sebab itu Nabi SAW ajarkan kepada kita dengan doa, Allahumma inni as'aluka khairaha wa khairu ma fiha wa khairu ma ursilta bihi. Ya, Nabi doa kepada Allah, ya Allah, aku mohon kebaikan pada angin itu dan kebaikan padanya, juga kebaikan yang engkau bawa bersama dengan angin itu. Wa a'udzubika, ya, selepas itu Nabi doa apa? Wa a'udzubika min syarriha, dan aku berlindung kepada engkau ya Allah dari kejahatan yang ada pada angin. Wa khairu ma ursilta bihi, dan juga kejahatan yang engkau ataupun keburukan yang engkau hantar bersama dengan angin itu. Jadi kita bacalah doa itu, jangan kena angin. Yes. Kan dengan baju berkibar-kibar kat luar main angin tu kan. Doalah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Gitulah caranya kita, sunnah yang Nabi SAW ajarkan kepada kita. Ya, ni saya tulis doanya di sini. Kan? Mungkin ini boleh saya padam? Boleh ya? Okey. Nak tulis bahasa Arab ke bahasa Melayu? Bahasa Melayu. Kuat betul bahasa Melayu dia. Okey. Bahasa Melayu. Okey. Jap. Ustaz, saya ambil 5 minit lagi ya. Tadi kita start lambat kan? 3 suku kan? Pertama sekali Nabi SAW doa, Allahumma inni as'aluka khairaha wa khaira ma fiha. Wa khaira ma ursilat. Tadi saya silap baca ya doa tadi. Ini saya betulkan di sini ya. Wa khaira ma fiha wa khaira, tadi saya baca ursilta. Saya silap baca tadi. Wa khaira ma ursilat bihi. Okey. Kemudian ini Nabi minta kebaikan.
yang ada pada angin. Kemudian Nabi minta perlindungan kepada Allah daripada keburukan yang dibawa oleh angin. Ya, dengan satu lagi di bawahnya Nabi doa, wa a'udzubika, dan aku berlindung. Min syarriha, ni tulis bahasa Melayu nak kena je satu. Min syarriha wa syarri ma fiha. Okey, wa syarri ma ursilat bihi. Allahumma inni as'aluka khairaha wa khaira ma fiha. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebaikan angin yang ada pada angin, wa khairaha, dan kebaikan apa, wa khaira ma fiha, dan kebaikan yang ada pada angin itu, wa khaira ma ursilat bihi, dan kebaikan yang terdapat pada angin tersebut yang Allah hantar bersama dengannya. Yang penting pada perenggan yang pertama ini kita minta kebaikan yang ada pada angin. Ya. Kemudian Nabi mohon perlindungan kepada Allah. Apa kata Nabi di sini? Doa yang Nabi panjatkan, wa a'udzubika, dan aku memohon perlindungan, ya, daripada engkau, kepada Allah, min syarriha, daripada kejahatannya, wa syarri ma fiha, dan daripada kejahatan apa yang ada pada angin, wa syarri ma ursilat bihi, dan kejahatan yang terkandung pada angin yang dihantarkan bersamanya. Jadi kesimpulannya pada perenggan yang kedua ini doanya mengandungi satu bentuk perlindungan. Ya, kita minta lindung kepada Allah SWT agar apa-apa yang tak baik pada angin itu kita dijauhi. Okey, hadis ni riwayat Imam Al-Bukhari juga Imam Muslim. Okay, lafaz hadis daripada hadis riwayat Imam Muslim. Boleh ambil riwayat Imam Muslim sahaja. Okey, itu sahaja perbincangan kita pada petang ini. Yang penting, ya, saya nak simpulkan begini. Sebagai seorang muslimah, dosa yang kita buat tidak boleh dibanggakan. Jangan diiklankan. Kita dah buat dosa tu, ataupun kita dah terbuat dosa tu, sudah. Sedar ia adalah sebagai dosa, taubat kepada Allah. Gitu caranya. Okay? Jangan kita bangga dengan apa yang kita buat. Kita beritahu kepada orang lain, bahkan kita encourage orang lain untuk ikut macam kita. Itu tak seharusnya berlaku lah. Okay? Jadi di sini, untuk mengelakkan hati kita tadi kan, menganggap hal itu sebagai perkara yang dah tak buruk lagi, pertama sekali yang perlu kita sedar ialah bagaimana kita ni sebagai seorang muslimah perlu sentiasa rasa berdosa bila kita melakukan dosa. Masalahnya, bila kita menganggap ia sebagai perkara biasa itu tadi kan, itulah menjadi penyebab kita dah tak anggap ia sebagai perkara yang buruk. Kita akan terus-terusan berada dalam keadaan berdosa tersebut, bahkan kita bangga dan kita tak nampak kesalahan-kesalahan yang ada padanya. So, poin yang ke-12 begitu, ya. Ingin jelaskan kepada kita supaya kita jaga
diri ini agar tidak menjadi orang yang selesa dengan dosa-dosa yang dilakukan. Wallahu a'lam bishawab. Okey, saya tutup kuliah kita pada petang ini. Saya tak boleh nak ni lah sebab macam dah lebih masa. Okay. Jadi saya tutup kuliah kita pada petang ini dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.